Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, para hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu. Untuk kali yang pertamanya saya sampai ke surau tuan-tuan di taman. Ni taman apa? Legenda, bukan Putri. Gana. Alhamdulillah tuan-tuan, ni kali yang pertama kot. Kali yang kedua. Oh, bisa main dah lah. Lama lah kot. Oh, ni surau baru. Dulu surau lama. Surau lama dah tahu lah. Betul ya. Tak nak main surau baru ni kali pertama. Jadi malam ni tuan-tuan, kita dah duduk pada malam berapa Ramadan? 28 Ramadan. Tak berapa hari lagi malam ni, malam esok hari Sabtu malam Ahad malam Senayan. 2 hari lagi tuan-tuan kita nak tarawih. Lepas tu Ramadan balik tinggal kita. Siapa duduk di Ukraine dengan Rusia? Dua malam lagi yang kita nak tarawih tuan-tuan. Lepas tu kita sama ada Ramadan meninggalkan kita ataupun kita yang meninggalkan Ramadan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan pilih ya. Malam Ahad, malam Senayan. Hari Selasa raya. Jangan raya hari Isnin. Faham? Raya hari Selasa, jangan duk raya hari Isnin tuan-tuan. Kita ikut ahli falak yang telah buat kajian, yang telah buat penelitian, menggunakan keilmuan yang ada kepada mereka. Mereka memutuskan bahawa raya bagi rakyat Malaysia 1 Syawal jatuh pada 3 Mei, hari Selasa. Ahli falak kata hari Selasa raya. Tuan-tuan nak ikut siapa? Ahli falak ke ahli pelak? Tuan-tuan pilih. Boleh mukadimah lagu tu? Boleh lah.
Tuan-tuan pilih ya, nak ikut ahli falak ke ahli pelak? Ni masak. Oi, dengar pelak terus selak terai. Dia masalah dalam negara kita lah ni tuan-tuan. Ahli Majlis Fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sedang bertembung dengan ahli Majlis Fatwa Jabatan Netizen Malaysia. Betul ke tak? Ni masalah ni. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, dia duk tengah bertembung dengan Jabatan Netizen Malaysia. Tuan-tuan, orang nak menetapkan hari raya ahli falak, lepas tengok anak bulan, dia kira dengan anak bulan, bukan dia kira dengan anak jari. Kita duk kira dengan anak jari, kira nak habis awal. Tu kalau jari penuh, kalau kecil manis, dia kerak bidua lagi awal. Dia boleh raya hari Sabtu tuan-tuan. Ni saya nak abang dekat geng Padang Serai, raya hari Selasa. 1 Syawal tahun ni jatuh hari Selasa. Tak payah duk tengkak lah. Mampus tuan-tuan. Dia memang kita faham 2 tahun tak pernah boleh raya di kampung. Dia ketak kepala tu memanglah. Kalau tanya saya nak raya hari ni. Sabar Sat, dah ketetapan ulama buat, AJK Fatwa Negeri buat, Jabatan Mufti piduk teropong anak bulan apa semua, Jawatan Kuasa Falak dah buat keputusan raya hari Selasa. Hari Selasa lah tuan-tuan. Duk kemut rokok dan duk kira dengan jari. Ni dia kata rasa-rasa hari Senin pada Bapak Ang, raya hari Selasa. Lagu tu senang kira. Lagu tu tak payah duk ada JAKIM lah, tak payah duk ada mufti-mufti lah, tak payah duk pergi mengaji lah bab-bab falak ni tuan-tuan. Balik duk kira dengan jari lah. Hari Selasa maklum nak raya? Maklum? Hei, raya hari Selasa. Dia buat muka cengih lagu tu. Ingat saya takut menteri mu saya lawan dah malu. Ada buat jengih-jengih lagu tu. Minggu lepas, hari Jumaat minggu lepas, saya pergi ceramah dah 1 surau. Dia buat muka cengih tu. Alah saya nampak, walaupun maklum berselindung di sebalik face mask yang tidak bercok sirim tu, saya tahu. Saya tahu dia buat muka cengih. Minggu lepas, 1 surau saya pergi duduk tazkirah. Dia buat muka cengih tu. Hari Ahad meninggal. Jangan duk cari pasal dengan saya. Dan saya pun tak mau duk cari pasal dengan orang taman legenda ni tuan-tuan. Jangan duk cari pasal dengan saya. Raya hari Selasa maklum nak? Boleh? Memang awak kan nak marah kot. Raya hari Selasa. Ni tuan-tuan memang tak balik kampung lah. Balik bila? Esok nak. Syok nak balik kampung nak. Saya ni pun kalau boleh kamu ceramah tuan-tuan, duk dengar lagu raya tu terketak-ketak nak raya saya pun. Hari ni saya perasan saya dengar lagu raya lebih 40 kali dah. Nak lari mana tuan-tuan? Tekan Sinar FM lagu raya, Suria FM lagu raya, Hot FM lagu raya, IKIM lagu raya. Tak ada langsung lagu Selimut Putih ni minggu 2 ni. Bila Israel datang memanggil tak keluar ni. Dia kira lagu raya ya. Tuan-tuan, saya katakan tadi, kita duduk pada saat akhir-akhir Ramadan. Setengah jam Payment sampai berapa? Payment 40 minit. 40 minit. Payment 40 minit dah suruh cakap sejam mampu ya. Saya tak nak minta, jangan tak bagi sudah. Kan? Prinsip saya bagi ambil, tak bagi tunggu. Bukan masalah apa tuan-tuan. Mau dia tengok musim tak masuk kencing tak keluar, tak masuk kencing tak keluar, tanya lepas salam ke dah lagi. Sekian dimaklumkan. Kita duduk pada saat-saat akhir Ramadan ni tuan-tuan. Bagaimana perasaan kita? Ada 3 golongan dikatakan sedang berada di saat-saat akhir Ramadan ni. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama ni tuan-tuan, dia seronok Ramadan nak balik. Dia seronok. Hak ni ramai.
Hak ni ramai, dia seronok. Saya bukan nak puji lah, tapi nak puji jugalah. Surah tuan-tuan lah antara yang saya main duk full lagi tiap-tiap malam lagu ni. Alhamdulillah, tak ada kenok apa. Tak ada. Sikit-sikit lah. Alhamdulillah, penuh belok lagu ni lah. Oh, steady lah tuan-tuan. Steady lah lagu ni. Banyak tempat lain saya duk pergi tu jemaah bateri cak kambing. Mangsa bateri cak kambing tau, bateri cak kambing. Galak mula nak mampu hujung. Ni hak mana Pak Long hak berumur pada saya ni mesti dia tahu bateri cak kambing. Saya hak beranak tahun 90 pun tahu bateri cak kambing. Dulu duk beli bateri cak kambing ni, duk boh lantas selek. Mula-mula beli tu buka pun, oh moy. Hang tunggu setengah jam dia buat lagu nak mampu lagu tu. Banyak tempat saya pergi jenis bateri cak kambing ni lah. Sini steady lagi oh. Boleh duk penuh lagi. Memang lagu ni tiap malam no. Hebatlah, tahniah saya ucapkan. Makna tuan-tuan ni antara orang yang istiqamah. Banyak tempat lain lepas jumpa Lailatul Qadar dah. Jumpa dah. Ada hak jumpa malam ke-6. Oh, tak tahu dia kira lagu mana kan. Malam ke-6 dia jumpa Lailatul Qadar dah. Dia balik bewak lintas ke jalan. Bewak tu pula warna putih. Balik tanya bini dia, jenis ni ahli falak Jabatan Netizen Malaysia. Tak jenis nak kaya hari Senin tu. Tanya bini dia apa tanda ni, dia kata bewak lintas ke jalan ni tau warna putih. Bini dia kata, "Shh. Awak, tu tanda Lailatul Qadar." Padahal bewak tu lari, tongcat terjun kena badan tu yang putih tuan-tuan. Dia boleh kata Lailatul Qadar malam tu. Malam esok lepas tak pindah. Malam ke-6 lepas jumpa Lailatul Qadar dah. Mampu bukan geng lain. Padang serai ni. Bila dengar kata dia duduk Taman Masuri, orang berkata Taman Legenda kan. Banyak tempat saya pergi tak ada dah. Tempat tuan-tuan ni kira masih penuh sampai keluar. Steady lah. Cuma kemah tepi tu dulu ada orang tak? Ada. Arwah baik orangnya dulu kan. Baik orang. Ni tuan-tuan rasa lagu mana ni? Ramadan berada pada saat-saat akhir. Tuan-tuan rasa macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan rasa lagu mana? 3 perasaan yang ada. Yang pertama, seronok. Dia seronok Ramadan nak belah balik ni. Ni yang dia dengar lagu raya. Dia dengar lagu raya. Ni nama dia halau cara hormat. Duk halau Ramadan balik. Kah. Tuan-tuan bayangkan kalau Ramadan ni orang, dia bukan bulan, dia orang. Rasa-rasa perasaan dia macam mana? Tengok kelaku orang Melayu Malaysia ni buat lagu ni. Tak payah panjang-panjang cerita lah. Tuan-tuan nanti ada anak menantu ni. Lah muda lagi. Nanti ada menantu. Kita balik rumah anak kita lelaki, menantu kita perempuan. Balik dengan mak mentua dengan menantu ni payah nak ngam. Mesti karan shot punya sikit-sikit. Elok masuk bila rumah, beg tak ada letak ni maklum. Menantu boleh tanya, mak nak duduk berapa hari sini mak? Kita cadang nak pergi seminggu 7 hari, agak-agak tinggal berapa hari? 2 hari tu berlama. Saya elak hari ni sampai esok balik lah. Tu kita, kalau menantu kita pergi singgung perasaan kita lagu tu kita tuan-tuan. Bayangkan Ramadan ni lagu mana? Tuan-tuan duk halau dia balik ni. Bagaimana perasaan Ramadan? Ni yang pertama tuan-tuan, dia seronok Ramadan nak balik. Dia seronok. Sebab tu lah ni, tuan-tuan pergi tengok dekat masjid orang, dengan tuan-tuan pergi tengok Bazar Aidilfitri, orang ramai di situ. Yang mana lebih ramai? 2 saat daripada sekarang. Masjid ke Bazar Aidilfitri? Bazar. Tuan-tuan pun tahu. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga nu dekat masjid. Oi, sampai ustaz nak parking kereta pun tak ada tempat. Parking penceramah pun dia tutup buat kereta dia. Kita sampai lewat jauh, kona-kona kereta tu ada. Parking penceramah.
Dia ke masjid, mu keluar tengok ni kereta siapa nak pergi buat pengumuman dah. Ha ni kereta siapa yang kau ajak duk parking kat tempat ustaz, sila pergi parking. Buang-buang. Dia keluar-keluar dia tak puas hati, dia marah ustaz. Di rumah Allah bukan ada siapa yang lebih istimewa. Kita di sisi Allah sama. Disyarah ke ustaz. Mai lewat tak luar. Ni yang Allah duk sumpah wal asri ni orang lagu ni. Oi. Tu hak yang bewak lintas malang genam dia ni. Lah bukan dekat boleh parking. Kereta boleh buat masuk tak tepi imam dia jadi imam ni. Hilang. Hak ni yang pertama, seronok Ramadan nak balik. Saya harap kita yang hadir malam ni tak ada tergolong dalam golongan pertama. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hak ni dia tak ada perasaan. Jenis nombor 2 ni. Kok mana tak apa. Perasaan dia hilang sekali masa lepas Covid tu. Dengan deria tu hilang. Deria bau, deria rasa, deria perasaan. Hilang sekali lepas Covid itu ni. Tak tahu. Tanya dia, hang lagu mana? Aku kok mana, tak apa. Dah ni macam mana? Dah aku kok mana, tak apa. Dah hang punya pandangan raya hari Isnin ke hari Selasa? Aku kok mana, tak apa. Ni lepas-lepas dia kena Covid itu dia lagu tu. Dia tak ada perasaan. Dia tak ada perasaan. Kok mana tak apa. Raya hari Isnin dia kata hari Isnin, Isnin aku raya. Raya hari Selasa aku raya. Mau tak raya aku bosan. Oh kacau tuan-tuan. Dia daripada Ramadan itu dia kacau dah. Tanya dia, hang lagu mana ni Ramadan dia 3 hari. Aku tak ada masalah. Dia main kita bosan, dia tak main kita kedarah. Aku senang dia kata. Dia punya deria ni hilang sekali masa Covid itu ni. Masuk apa nama Delta Omicron pelakron tu di mana tu dia hilang betul tu. Hoi kacau tuan-tuan. Hak nombor 3. Hak ni harap-harap kita lah. Orang yang menyambut Ramadan dengan imanan wa ihtisaba. Hak kita duk baca awal-awal dulu ustaz tu main cerita tu. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Orang yang ada keimanan dan mengharapkan ganjaran yang besar, pengampunan daripada Allah, penerimaan amalan oleh Allah. Bila mana Ramadan ni berada di akhir-akhir ni tuan-tuan, dia sedih. Bagaimana para sahabat dulu tuan-tuan, bagaimana para salafus soleh dulu. Kita tengok ulama kata segala tumbuh-tumbuhan menangis di akhir Ramadan, cuma kita tak tahu. Tuan, kita tak tahu. Binatang menangis Ramadan nak balik, kita tak tahu. Walaupun burung duk sangkut keluar rumah tu banyak, haram tak tahu. Ni ada yang duk belah burung tak? Ada. Mabuk 3 dia ekor, 4 ekor burung duk ada di rumah. Ada. Dia dengan burung ni tak beraya dah kan. Dia kira tu burung tu maki mungkin dia tahu. Duk burung tu kata pada bapak hang, burung aku duk dia kata duk Yang dia tahu burung tu duk melawan. Oi melawan zakat dia kata, ni minta kok dun. Balik tarawih. Buang baju tinggal kem dekat sepeda orang tak pakai. Jenis teman legenda lagu tu perangai kan. Minta burung tu baru gaya nak lena, dia pun nak cari lena kadar burung tu. Kawan dia terkejut burung tu. Burung tu panggil oi dia kata melawan ni elok dia tu kadar buat malam ni elok Bila burung tu jawab, tangan ni automatik pergi gulung kain tambah. Dalam kain tu temakau dengan rokok dia dah ni. Daun rokok dengan temakau. Duk sini duk bintai. Sini bintai. 8 kali kain belekat jadi tali pinggang tuan-tuan ni. Burung duk dalam sangkak tu dia kelubuk dah. Nampak macam aku tapi panjang sikit dia kata. Dia tahu belah. Bukan dia tahu burung tu maki dia ke burung. Bukan dia tahu. Yang dia tahu belah. Serupa lah padang serai pun serupa, kok dia pun sama. Dia tahu belah. Tuan-tuan tahu burung tu kata apa kat tuan-tuan? Tahu tak? Tak tahu. Hak tu melawan. Dia kata suara elok melawan. Dia kata zakat.
Burung tu teriak Ramadan nak balik ke bukan tahu. Lah ni kita duduk tang mana ni tuan-tuan? Maklum, kita duduk tang mana ni? Akhir-akhir Ramadan ni. Akhir-akhir Ramadan ni kita duduk tang mana? Cuba cek balik. Kita duduk nombor apa? Nombor 1 ke? Nombor 2 ke? Ataupun golongan yang ketiga? Kita duduk tang mana? Cuba cek tengok. Agak-agak tuan-tuan, saya doa kepada Allah, diri saya dan tuan-tuan semua, mudah-mudahan kita duduk pada golongan yang ketiga. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tu baru muqaddimah. Ni baru nak masuk tajuk. Malam ni saya nak cakap dua benda ya. Saya tak mau cakap lama-lama. Saya nak cakap dua benda ya. Paling awal setengah jam lagi saya berhenti, paling lewat pukul 11. Boleh? Saya ni pukul 12 kena ada di Sungai Petani pula. Ada program yang keempat. Hari ni 3 orang ni. Steady ya, suara tak ada masalah. Pagi tadi Sungai Petani khutbah tazkirah. Buka puasa tadi apa nama apa putih? Batu apa? Batu putih. Belah tu kan. Batu putih tu. Semalam saya ceramah di Gajah Putih, dua-dua putih. Bewak putih tak? Gajah putih, batu putih. Perasan Lailatul Qadar dah dua-dua putih ni. Ni mai tani pula pukul 12 lagi saya kena ada di Sungai Petani pula. Tu baru nak balik, malam ni nak balik Perlis. Balik tidur rumah mak mentua saya di Perlis. Jauh tuan-tuan. Saya dalam diri tanda lah tazkirah Padang Serai. Duk cari nombor telefon tak jumpa. Saya pun duk bersyukur dah, mau lepas tak telefon, ya Allah memang aku tak pirah. Amin ya Rabbal Alamin. Suang tadi dia telefon. Aduh. Letih. Ceramah ni letih, tuan-tuan letih. Tuan-tuan duk bawah tak letih dah. Pintai rokok dah duk ulas-ulas lepas ceramah. Wah, lagu tu baru ceramah. Kita bayak pun puas. Ceramah ni teruk maklum oi. Teruk. Letih tambah kadang-kadang Allah. Kemarin pagi pukul 8.30, 10.30, 2 jam non-stop Kolej Jururawat Negeri Kedah. Pukul 12.30 apa pukul 12 ke pukul 1 orang kemarin. Di Kulim lah apa dekat belah Kulim High-Tech sejam. Lari balik sampai rumah tukar baju pukul 6 pergi tazkirah pula sejam. Oi letih tuan-tuan ni. Ni ada 2 hari lagi, malam esok malam lusa, lepas tu baru cuti. Ni saya cuti lama. Saya cuti lebih kurang dekat sebulan lepas ni. Cuti raya ni saya cuti dekat sebulan. Saya nak pergi Mesir, saya nak pergi Riyadh, saya nak pergi Dubai, nak pergi berehat sat. Ni cuti lama 20 hari, 25 hari saya cuti lah. Malam ni kira kalau live Facebook malam yang terakhir lah. Ceramah malam esok satu lagi, malam lusa satu lagi. Saya nak cakap dekat pukul 11 yang malam ni. Boleh tuan-tuan tak? Boleh. Tuan-tuan kan kalau balik rumah bukan tuan-tuan nak buat apa? Nak baca Quran. Balik-balik nak gulung baju, nak balik kampung itu. Balik kampung tarawihkan tarawih dia nak buat. Jangan duk buat jumpa Lailatul Qadar dah malam ni. 2 malam dia lagi tuan-tuan ni nak tarawih. Lepas raya tuan-tuan duk bincang. Jangan duk buat bincang kita teruslah tarawih bulan Syawal. Rasa tak puas lagi. Jangan. Walaupun surah baru, jangan. Semangat baru jangan duk buat lagu tu. Tuan-tuan buat, tuan-tuan tengok daripada tu imam dengan ma'bud ta'bud dengan jemaah jabat agama boh dalam vet buat pergi jabat agama. Duk ma'bud ta'bud. Ma'bud. Depa tangkap dengan Tok Bilal dengan mikrofon dia duk ma'bud ta'bud tu, masuk ma'bud ta'bud dalam vet tu terus pergi jabat agama. Dengan duk buat perangai lagu tu. 2 malam ni lagi tuan-tuan ni. Ni surah ni ada lagi malam esok tarawih. Ada tak boleh kampung? Ada lagi? Tambah kalau tuan-tuan duk surah ni malam esok apa lepas enggak? Tazkirah setiap malam Alasan apa tuan-tuan tak mau tarawih, mau takat 8 rakaat? Melainkan tuan-tuan betul-betul penjagaan 2 malam 8 rakaat. Kalau hak masjid 20 tu boleh gagah lah. Ni 8. Apa alasan nak tuang? Tok Bilal pula apa Tok Imam pula tadi baca tak panjang, tak terlalu pendek. Ikut kita dan Fatihah habis, rokok. Tanda alasan apa tuan-tuan tak mau tarawih? 8. Melainkan jahat.
8 mai lah. 2 malam ya lagi tuan-tuan ni. Ramadan balik, dia mai pula. Kita tak tahu nak jumpa dengan dia ke tak tahun depan. Mau luruh kot tengah jalan, berkata tak ada jumpa dah. 8 rakaat. Saya cadang. Kalau tuan-tuan nak ikut cadangan saya, tuan-tuan ikut. Tak mau ikut pun saya tak paksa. Malam ni saya pergi balik rumah, tambah lagi 12 boleh? Tambah lagi 12. Lama dah 28 ni, tambah lagi 12. Allah, malam ni, malam esok, malam lusa, tambahlah 12 rakaat. Saya tak boleh baca tu Quran. Dah tak ada baca Quran. Habis hang tak tahu baca apa, hang baca Fatihah. Boleh? 12 rakaat, rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, habis. Oh, saya tak malu nak abang awak. Fatihah pun saya tak apa, tak apa. Hang tak apa Fatihah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca alham dah Fatihah, hang tak apa baca alham. Baca alham. Jangan kalau dah Fatihah tak apa nak buat lagu guna ke dia kan. Hang baca alham. Buatlah Pak Long oi. Kita ni semua duk tambah, hak tak tambah amalan ni. Umur tambah. Tambah. Umur bertambah. Saya main sini dulu bila ceramah luar nak kata. 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Sebelum Covid. Masa saya main tu umur saya 29, lah 32. Covid 2019 tu ya. Kalau saya main 2019, makna saya masa tu 29 tahun. Lah 2022, 32 tahun dah. Bertambah saatnya. Tambah Covid 2 tahun tu cukup tak guna. Umur habis lagu tu ya. Weh tuan-tuan. Mula kita kena kurung. Saya umur 30. Lepas 32. Kurang jauh tuan. 2 tahun habis lagu tu ya umur. Dia tak, kita kena kurung dulu. Tahu apa saya tengok. Kita kena kurung. Kena kurung dulu tahun 2020. Februari 2020. Mac. Umur 30. Lepas kurung 32. Umur tambah. Uban tambah. Dia tak? Penyakit tambah. Kedut. Tahu kedut? Dan jangan buat pala kedut. Pagi penampak hilang kedut. Kedut. Duk Kedah buat pala cakap KL. Cukup meluan. Saya hari tu pergi beli cucuk. Aku tengok kecil besar budak ni. Duduk Gunung Riang. Tanya dia ni apa dia? Seri Muka. Duduk Gunung Riang, Seri Muka. Dia buat pala duduk Damansara, duduk Gunung Riang pun. Pulut sekaya. Seri Muka. Dia buat pala KL sangat. Kedut. Ni maklong ni balik tak pergi buka tudung, tarik ngok leher. Cekang ke kedut, tarik ngok. Tarik leher, macam leher lemu cerul leher dalam labung. Kedut belaka dah. Dia maklong, rambut pun kurang. Dia try buka kat depan, dia nak bilang ada berapa kepala cekelat hek lenggera malam ni. Kau tengah tak ada, tinggal kau tepi lah. Tu nama dia kepala cekelat hek. Dia makan cekelat hek. Cuba tengok hantu ada kat plastik tu. Kepala dia tengah tak ada apa, tinggal kau tepi lah. Tuan-tuan gelap apa, try buka tengok, saya dah tengok. Buat gelap. Tua dah. Cuba tengok tangan tu. Ni. Cekang ke kedut ni? Kedut lah kau dah. Kedut tangan, kedut. Leher, kedut. Ni Pak Long balik sekali. Pak Long try nak. Sambil duduk kencing dan yak di rumah tu. Tarik. Tengok paha. Cuba tengok kulit paha dengan kulit telur. Lebih kurang yang kedut Pak Long. Tua belakang dah. Tu pun dekat sembang nak nikah dua Allah. Sembang tambah amalan lah. Duk kira sembang tambah bini Pak Long nak. Tambah amalan lah pula. Kira tambah bini. Mau menikah pun beda tak tangan ni tuan-tuan ni. Bukan boleh buat apa. Lepas tu kalau dia telefon kita, nak tak tahu tak mana nak mengurut. Awak belum burung tak terbang lah. Duk terbang jatuh. Faham? Terbang jatuh. Ini bahasa orang tua. Saya pergi mengajar ada satu masjid. Tu imam masjid tu
Dia pun kepala masuk ayak lagu saya lah. Dia kenal lah. Saya mengajak tu pun masih dia lah. Mau dia pun tak jadi imam, saya tak pergi mengajak dah masjid tu. Masuk kerana dia. Belum Ramadan itu, dia mengajak tu tak nak mengkik. Tapi dah tempat mayang. Saya tanya tu imam, macam mana tu imam? Tahun ni umur apa? Umur tua. Saya tua nak mampu ya. Dia tak larat. Dia pun tak larat. Dia jadi tu imam. Tak ada pengganti. Kacau. Tak ada pengganti. Dia kata tua nak mampu ya. Tak ada ya. Saya urut kepala lutut dia. Macam mana burung terbang ni? Ni sembang orang tua kan. Burung terbang ni. Terbang jatuh. Saya tak nak galak. Dia tanya dia. Tak ada tempat-tempat yang tahu mengurut dia dah. Dia kena pergi mengurut tu imam ni kan. Saya kata saya tak tahu tu imam ni. Saya apa muda lagi. Saya tak tahu. Kan tu imam tak ada pun. Ni kita baru ni saya pergi. Dia nak mengurut kat tutup rumah. Betul? Macam mana? Pipi tok rumah tu kata tu imam dia cari orang lain. Tu imam saya pun burung tak terbang 3 tahun dah duk hinggap saja. Dia kata saya pun duk cari orang murut. Tok rumah murut tu pun 3 tahun dah duk hinggap tak terbang. Tambah amalan lah Pak Long. Duk kira nak tambah bini lah. Setuju tak Pak Long? Setuju tak? Tambah amalan. Ni tak payah balik sambung lagi 12 di rumah. Boleh? Boleh tuan-tuan? Saya nak cakap dua benda malam ni. Dua benda tu rintas lagi. Yang pertama saya nak cakap, Syaki baki Ramadan ni apa dia yang kita nak kena buat lagi maklum Syaki baki Ramadan. Yang pertama saya nak abang, jangan hilang fokus terhadap kita punya misi memburu Lailatul Qadar. Saya duk tengok orang duk kata apa semalam Lailatul Qadar, semalam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, Lailatul Qadar ni rahsia Allah. Ya, Nabi bagi tanda-tanda. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kata apa dia? Tanda-tanda tersebut hanya dapat dilihat oleh orang yang Allah anugerahkan basirah pada mereka. Dengan sebab amalan mereka, dengan sebab solehnya mereka, Allah anugerahkan. Jangan doa Allah malam Lailatul Qadar. No. Rahsia Allah. Kan Imam Al-Ghazali kata, mengikut pengalaman dia, pemerhatian dia, pandangan dia, Imam Ghazali kata apa dia? Selama yang dia duk tempuh berjumpa dengan Ramadan di dalam kehidupan dia, kalau satu Ramadan jatuh pada hari Ahad, kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Tahun ni kita puasa hari apa? Start hari apa? Ahad. Mungkin malam esok. Esok malam ganjil. Jangan duk kendok gear ni. Jangan duk kendok tali ni. Jangan duk berturun speed. Terus. Buru Lailatul Qadar. Cuma saya nak pesan, dalam kita memburu Lailatul Qadar, saya nak abang, bukan semua hamba yang Allah Ta'ala pandang dan Allah ampunkan dosa mereka dalam malam Lailatul Qadar. Saya takut kita mencari tetapi kedatangan kita tidak diraih. Faham? Saya bagi contoh, orang mai rumah kita maklum hari raya 10 kali orang mai. Bagi orang ni, tengah hari sikit orang ni, petang orang ni, malam orang ni. Dalam 10 tetamu yang mai rumah kita, saya nak tanya, adakah 10 tu kita suka dia mai rumah kita? Ha? Kalau yang mai rumah kita musuh, suka? Dia mai duk minta maaf 4 kali dah, jenis hati mangsa keras ni, dia tak maaf. Kerana hang, dia mula. Kerana hang, dia mula. Raya dia lemah. Dia lebih korang tu ingat tak kerusuhan kuih dulu lemah lagu tu. Ingat lagi tak kawan tu? Pak Long kita ingat lagi tak? Kan dah lupa lah. Ketang. Dia tak tahu nak kata apa. Dia marah bila dia tak tahu nak kata apa. Musuh kita mai. Dia mai duk minta maaf. Cerita lama lah. Kita dengan bekas bini kita ada bercerai. Kerana dia cerita lama. Kawan ni duk mai minta maaf. Tiap-tiap tahun duk balik raya minta maaf. Dia tak maaf.
Kedatangan dia tak disukai. Takut-takut kita maklum, Pak Long oi. Takut kita masuk Lailatul Qadar, Allah Ta'ala tak ra'i kedatangan kita. Na'udzubillahi min salih. Nak masuk Lailatul Qadar ni Sayyidina Abang, dia tak boleh masuk dalam keadaan kita kotor. Saya nak tanya tuan-tuan, kita lah kotor ke bersih? Kotor ke bersih kita ni dengan dosa? Dengan dosa. Tuan-tuan, kita dalam keadaan kotor, bolehkah nak masuk tempat bersih? Saya bagi contoh lah, senang untuk tuan-tuan faham. Balik rumah esok posmen main hantar sorat daripada istana. Dia kata ni urusan Seri Paduka Baginda ni pada dia pula dah ni, raja dengan aku ni. Buka-buka jabat istana, kata sukacita dimaklumkan bahawa Tuan nama sekian-sekian-sekian telah mendapat perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan untuk diberikan, dianugerahkan, dikurniakan apa nama bintang kebesaran. Tuan-tuan bekas JKK dulu ni dapat dah PJK ke BCK ke BKM ke, dapat lah. Saya nak tanya tuan-tuan, nak masuk istana boleh masuk bodong nyonyong lagu tu lah? Dia kena abang ni nak terima hari sekian, tapi kena main ratai hari sekian. Dia tulis pula tu nak ajak berjalan. Hei, nak ajak berjalan, aku duduk berjalan lama lah. Betul lah hang duduk berjalan dalam padang serai, ni nak berjalan dalam istana. Duk mengengkang lagu tu berjalan, mana boleh berjalan mengengkang dalam istana? Dia kena kepit. Pipi duduk jalan mengengkang tu. Geng protokol kata, Pak Long, takat pintu pagar tu yang mengengkang ni. Ni geng protokol duduk ajak ni. Masuk dalam, kepit sikit. Dia pun kata, minta maaf nak abang lah tuan. Saya telok belah keri muka sebelah. Dulu. Dia duduk biar abang tu, telok belah keri muka sebelah. Kawan tu tanya lama dah bengkak. Kat nikah dua bini nombor satu hantar hantu raya tu main tukar telong kat 2 bulan dah. Lah kali bengkak dia buat apa? Bini hantar hantu raya. Dia main tukar telong. Ni cerita betul ya tuan. Saya ni duk jumpa dengan masyarakat macam-macam. Dia berjalan mengengkang tu main kuliah kita. Kita kata awak abang dulu jalan elok. Saya nikah dua bini hantar hantu raya main tukar telong dah kata. Macam-macam hantu raya kokak telur, tak kokak telur semua ada kat dia. Geng protokol kata apa dia? Geng protokol kata Pak Long, masalah telur Pak Long besar belah kanan ke belah kiri dia tak mahu tahu. Hari itu jalan kena kepit. Kecau dia kata. Lah Pak Long belilah spender apa pun, pakai bagi rat sikit. Dia kata, ya memang ni tak pakai spender dah tak ada. Hari nak main Pak Long beli spender bagi rat sikit. Telur tu angkat pitak tambusat jalan pergi kepit elok. Saya tak mahu tahu masalah Pak Long. Masalah saya diamanahkan ajak orang jalan pergi kepit. Pak Long punya masalah, Pak Long settle lah. Masalah saya, Pak Long jangan duduk jalan mengengkang, jalan pergi kepit. Tuan-tuan dapat lagu nak bukan boleh jalan mengengkang lagu tu. Okey, dia kata tak apa tu saya boleh ikhtiar tengok. Pak Long ikhtiar lah no. Buat lagu mana pun. Yang kedua, pakaian Pak Long dia habaq. Pak Long kena pakai satu shoot warna hitam, baju Melayu warna hitam, seluar warna hitam, samping benang mah. Lagu tu yes. Kasut bertutup, kepiah hitam semua pakai bagi lawa. Okey, baik. Mah, jom saya nak ajak masuk Pak Long masuk jalan. Satu lagi saya nak pesan Pak Long nak. Lubang kancing ada 5, kancing boh 5. Saya tak mau Pak Long pakai macam ni. Lubang ada 5, kancing dia 1. Lubang ada 5, kancing pun mau 5. Okey. Mai, saya nak ajak berjalan. Jalan rupa tapak, kena angkat sembah. Istana protokol. Sehari berjalan kena tunduk. Pak Long dia nak ni nanti tuanku akan sangkut Pak Long punya bintang dekat dada. Suar dada elok-elok. Suar tu pun cara elok-elok Pak Long nak. Suar. Pak Long pandang depan, jangan duk tengok dia dubuh. Biar dia tahu dia dubuh lama dah. Pak Long tengok depan, jangan duk ajak dia pula. Ni tuanku atas sikit yang ada tutup pokok tu. Duk ajak tuanku pok protokol tampak peri lah.
Oh tu orang tak boleh tengok. Jangan duk tengok depan dia. Okey. Itu salam je nak. Kalau tuanku suap, Pak Long salam. Salam tu pun Pak Long jangan duk hinggut. Salam sudah, jangan duk teguk apa. Salam tuanku. Ambil, terima kasih tuanku no. Bila-bila lintas ke Padang Serai telefon lah, kita berhenti minum. Ingat, tuanku tutup bisan hang lah dia tu cakap aku tu. Tu tuan-tuan nak masuk istana. Tu tuan-tuan nak masuk istana. Ni kita cerita ni nak masuk malam Lailatul Qadar. Bolehkah maklum kita masuk malam yang mulia dalam keadaan kita ni berlemuh? Boleh tak? Nak masuk ke dalam tempat yang bersih dalam keadaan kita yang kotor? Tuan-tuan nak masuk surau ni kalau kaki kotor pun orang tak bagi. Lagu mana hang nak masuk dalam malam Lailatul Qadar dalam keadaan hang tu kotor? Lagu mana? Cuba abang tak lagu mana? Allah Ustaz tak tahu. Yang dia tahu duk tanya tanda-tanda. Dia tak tanya siapa yang Allah Ta'ala nak terima malam Lailatul Qadar, siapa yang Allah Ta'ala nak tolak. Dia tak tanya tu. Bismillah. Bukan semua orang Allah Ta'ala terima malam Lailatul Qadar, belum. Bukan semua yang Allah Ta'ala terima pada malam Lailatul Qadar. No. Bukan semua Allah Ta'ala terima. Tuan-tuan duk tanya tanda, dia pun kita tak nak tanya tanda-tanda malam Lailatul Qadar lagu mana tak? Dia pokok rokok tu Lailatul Qadar tak nak? Yang handuk kalut pokok rokok apa yang kena rokok tu hang. Ada saya dengar satu ustaz dia ceramah, saya pun nak tergelak. Dia kata tanda Lailatul Qadar ini tuan-tuan, kita lihat pada malam tersebut. Jika kita rasa malas dalam nak melakukan ibadah, malam itulah malam Lailatul Qadar. Malam tu kalau rasa malas, malam tu Lailatul Qadar. Pak Long tu jawab, mau lagu tu ustaz, saya tiap-tiap malam Lailatul Qadar. Dia kata tak ada hari yang saya rajin lagi dekat lah. Maklum? Pak Long, yang pertama, golongan yang Allah Ta'ala takkan ampun dosa mereka dalam malam Lailatul Qadar. Yang pertama, mereka yang meminum arak. Ada tak dalam surau ni malam ni? Ada tak? InsyaAllah tak ada. Tak berhenti dekat tu ya. Saya sambung sikit. Terkedarah dadah, cak koroi. Itu masuk dah tu. Tu arak Melayu cak koroi. Benda yang memabukkan dan merosakkan badan. Jangan. Sudah-sudahlah. Kalau kita kata ketum, dia kata nak buat ubat kesihatan. Ubat ni minum sikit-sikit jadi ubat. Hang ni sikit-sikit minum. Beza. Apa tuan-tuan nampak lagu nak mati ya pun baru puasa 28 hari. Tak maklum. Minum sikit-sikit tu jadi ubat, bukan sikit-sikit minum. Faham? Saya hari tu ada lah selisih dengan satu budak. Dalam ragam motor dia ada dua bungkus. Saya ingat gayak tebu. Saya pun pegang sejuk, benda sejuk. Saya kata ni apa yang tebu kan? Hei, dah Ustaz, dah. Yang ni tebu kami, bukan tebu Ustaz. Ustaz minum air tebu ni, Ustaz tak jumpa dah Lailatul Qadar. Dia kata, dia tahu. Saya tengok, saya kata ni apa dia? Yang ni yang biar, yang ketum Ustaz. Yang ni cak koroi. Oh. Saya kata beza apa ni? Dia kata mes, saya nak terang. Dia pegang yang ketum, dia kata yang ni Ustaz, kena sebungkui. Ustaz lena, Ustaz tengok kipas kat siling tu. Kipas tu pusing, siling tu sengap. Ni, dia taklah raga. Dia pegang pula. Ni cak korei nama dia Ustaz. Ni kena sebungkui. Maqam dia naik. Naik dia kata 2 tapak daripada ni. Ni minum, ketum tadi, biak tadi. Tengok siling, kipas nampak pusing, siling nampak sengap. Kena ni Ustaz, tengok siling, kipas sengap, siling tu pusing dia kata.
Hak ni maqam naik setengah lagi. Sedarjat lagi maqam naik. Belum? Saya tahu tuan-tuan yang hadir pada malam ni tak ada perangai lagu tu. Tapi tuan-tuan ada tak adik-beradik perangai lagu tu? Ada? Ada tak? Kawan-kawan ada tak yang perangai lagu tu? Sayang kat lepa, pi habaq kat lepa. Stop lah hang. Stop. Hang duk kedarah dadah, ada orang kedarah dadah nak buat ibadat, merapu tuan-tuan. Saya biasa ceramah dekat bekas-bekas penagih dadah, menjadi pengguna tahanan dulu ni saya berceramah. Saya tanya, hang ambil apa dia? Hang ambil apa dia? Hang ambil apa dia? Nama dadah ni kita tak ingat belum eh? Tak ingat yang duk dengar selalu heroin, morfin, kokain lah. Tu pun pasal AADK tu duk buat sambutan hari dadah di dunia tiap-tiap tahun. Tu yang duk dengar. Tu pun kadang-kadang tu imam sebut lain. Tu saya kata kadang-kadang ni tu imam lama-lama ni janganlah duk buat bahasa baru. Tulis dadah sudah, jangan duk buat nama. Mereka tak tahu. Tulis pula dalam Jawi. Heroin, harawau, amdah yanun. Ada satu masjid tu, tahun tu kena hari dadah di dunia tu. Baca tu imam tu, duk eja atas mimbar. Hero. Hak lain lancang elok lah. Dadah merupakan musuh nombor satu negara. Antara dadah-dadah yang terdapat ialah, dia sangkut orang tu, heroin, morfin, kokain. Eja pula ustaz tu tulis dalam Jawi. Harawau amdah yanun. Nak bunyi lagu mana? Hero. Perasan tak? Atas mimbar kalau lepas sangkut, biasalah standard. Dia gelemah banyak sungguh tuan-tuan hari tu. Nak bunyi ke mana? Heroin bukan dia. Harawau Hamzah Yanun. Dia tengok pula jemaah lena belakang. Dia kata puak ni aku bunyi ke mana kali batau. Dia pun balas heroin, morfin, kokain. Hak duk lena tu celik mata sebelah pedia duk mencarut atas member belah dah tu imam ni. Heroin, morfin, kokain. Tuan-tuan, cerah masa depan. Ni kata nama-nama dadah ni kita tak tahu. Saya ceramah dulu ni, kira ubah lah. Oi, okey 10-40 lah. Sikit lagi boleh? Tuan-tuan nak tunggu saya panggil ke ubah abang eh? Satu. Oi, okey satu tuan-tuan. Bayar dekat 10-40 kan. Maklum dia lagi kan maklum? Kan nak balik kampung dah. Duk mana? Tuan-tuan duk mana dah? Yang jauh-jauh dah, Sabah dah. Tak ada. Allah tengok muka bentar, paling jauh Penaga Lilit. Tuan-tuan duk buat pala serba tinggal di Kota Baru tu. Ni, tolong habaq, tolong bagi tahu dekat adik-beradik kita. Stop dadah, stop. Boleh? Stop. Yang kedua, golongan yang Allah Ta'ala takkan pandang dan dosa mereka takkan diampunkan di dalam malam Lailatul Qadar. Siapa dia maklum? Yang kedua adalah orang yang derhaka kepada kedua orang tua dia. Hak ni ada saya rasa ni dah. Cerita lama dulu, cerita lama. Tak ada minta maaf, mak ayah kita dah meninggal. Allah tuan-tuan. Awak diam. Ada tak? Bak dadah kita tak kedarah, tapi derhaka pada mak ayah. Allah. Ayah kita telefon kerak pun kita marah. Hei ayah ni kerja telefon kerak. Tuan-tuan. Anda bisa ada ayah telefon kerak? Orang tua kita bila dia telefon kita kerak tuan-tuan, makna dia apa dia? Makna mereka rindu kat kita. Tak percaya pergi tanya orang tua. Saya ayah telefon sehari tak pernah kurang dah 6 kali. Sekali naik. 6 kali angkat. Orang tua-tua ni dia rindu kat kita. Mereka tak tahu nak terjemah kerinduan tu lagu mana. Supaya telefon. Pagi-pagi telefon ke ada apa nak buat apa Dia ada apa-apa baru nak pergi kerja. Anak habis sekolah. Anak habis sekolah ada apa? Bini habis kerja. Kerja dah. Kerja buat elok. Okey apa. Okey nak apa nak? Okey nak? Okey. Assalamualaikum. Tak. Kes 10 dia telefon pula.
Duk naik. Dia ada tempat kerja apa? Ada apa? Apa? Tak ada apa? Hai awak ni orang tua kita rindu. Saya saya tak telefon, saya telefon dia. Orang tua-tua ni dia rindu kat kita, tuan-tuan. Dia nak lepas lagu mana? Ingat, meninggal ayah kita, tak ada siapa dah nak telefon kita sehari 7-8 kali. Nak buat lagu mana? Dia tunggu kita telefon dia, kita tak telefon, dia telefon kita. Kita pun nanti mai satu peringkat umur, mau panjang umur, boleh hidup tua lagu ayah kita, kita pun akan lalui benda tu. Betul tak? Dunia ni tuan-tuan, dia kalih. Dulu kita duduk rumah, mak pak pula jarang duduk rumah. Lah mai peringkat lepas tua ada pencen, lepas duduk rumah, kita pula tak lekat rumah. Saya dulu masa saya kecil, jarang jumpa ayah dia pergi ceramah sana, dia pergi ceramah sini. Tambah zaman dia duduk masuk TV, belum dia kena gam awal-awal dulu ni. Allah, lagi tak nak jumpa, duduk tengok dia dalam TV ya. Rumah dia buat hotel betul. Balik rumah tarik beg ni, tinggal beg lama terbang pula. Balik Singapura mai. Duduk pagi. Petang terbang pula PKL ceramah forum. Duduk pula balik daripada tu terbang pergi Sarawak pula. Jarang tengok dia di rumah dulu tuan-tuan. Lah dah dia pencen, dia duduk rumah, kita pula kata. Dia pula kata, "Moi hang ni pun tak lekat rumah." Saya kata dulu bapa tak lekat. Nak buat lagu mana tuan-tuan? Dia rindu kat kita. Lama ayah kita duduk dalam kubur. Apa yang kita buat kat dia? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kenal ada Imam Nawawi? Bisa dengar tak nama dia? Bisa. Imam Nawawi kata, kita ni boleh dianggap derhaka lagi selepas ketiadaan ibu dan ayah kita. Macam mana? Kalau dalam sehari kita terlupa nak mendoakan mereka. Kita terlupa nak mendoakan mereka. Mak ayah kita meninggal dah kan? Ada yang meninggal dah mak ayah? Ada yang meninggal dah mak ayah? Hari ni doa kat mereka ada lagi. Kalau doa, Alhamdulillah. Kalau tak doa, doa lah cepat. Mari kita baca Fatihah seorang sekali. Kita niatkan pahalanya kepada arwah ibu dan ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar menyampaikan pahala pembacaan surah Al-Fatihah ini kepada mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan tunggu hari raya ya baru nak pergi ziarah kubur mereka tuan-tuan. Ya, kita duduk jauh. Raya baru kita boleh balik. Ada orang tanya saya, "Ustaz, macam mana Ustaz? Hari raya boleh ziarah kubur tak?" Saya nak abang kat tuan-tuan, tidak ada masalah nak ziarah kubur pagi raya. Silakan. Kita duduk negeri Kedah. Hak tak boleh pergi satu negeri tu ya. Biar mereka, jangan duk kacau dengan kita. Dan kita pun jangan duk kata apa kat mereka. Biar pergi kat mereka. Mereka tak mau pergi ziarah kubur pagi raya, biar pergi kat mereka. Kita nak pergi, mereka jangan duk kata apa kat kita. Yang masalah, kita tak nak kata kat mereka duk kata kat kita. Kita tak kata kat mereka je duk kata kat kita. Kita tak kata kat mereka, tapi mereka tak konti-konti duk kata kat kita. Ni masalah. Boleh faham? Ni mula ni. Kita tak pernah duk kata kat mereka, tapi mereka duk kata kat kita. Kita tak pernah duk kata kat mereka, tapi mereka duk kata kat kita. Duk kata. Kita tak kata kat mereka. You tak mau pi, you tak payah pi. Lepas sembahyang raya, you pi lah beraya. Kami nak pergi ziarah kubur mak ayah kami. Yang you duk kacau pasal apa? Tuan-tuan nak pi, tuan-tuan tak payah duk kata dekat puak tak mau pi. Biar pi kat mereka. Dan kita nak pi, mereka jangan duk kata apa kat kita. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Masalah lah ni, mereka tak mau pi, kita tak kata kat mereka. Kita nak pi, mereka duk kata kat kita.
Nabi tak buat yang nu yang ni. Hampa seorang yang baca hadis kerti faham, orang lain tak kerti faham. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan, Malaysia ada berapa negeri? 14 negeri. 13 ni mufti semua bodoh, seorang tu yang cerdik. Mustahil. Lah lepa tak mau pergi, biar pergi kat lepa. Lepa pun baca kitab. Kita hak nak pergi, kita pun baca kitab. Yang tak boleh duk berkelain kes nak pergi tak pergi tu, hatu yang tak mau. Siapa duk tengah kes rakaat tarawih 8:20, 8:20, 8:20. Apa hal? Saya pening dah, tuan-tuan. Hang pergi masjid yang buat 20, hang nak buat 8, habis 8 balik yang duk melalak ingat apa? Oi, orang nak 8 tu buat 20. Orang nak 8. Lah, hang sembahyang 8, hang balik lah. Saya memang nak balik, tapi puak 20 tu awak duk usah apa? Ni pun panggil gen 20 lah. Kadang-kadang no good ni masalah. Duk beralih tengok-tengok apa? Dia habis doa rakaat lepas, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia duk boleh tengok. Pepuak tu nak mangkit musaya. Ada tempat motor tak start dalam kawasan masjid, tonton keluar kan. Tapi dia tonton maki baru tu, dia tengok aku kena tonton motor nak keluar. Ni pun masalah juga. Pakai tak apa nak elok. Kadang-kadang hak geng depan ni dia tak beralih tengok belakang. Nu hak geng tu belakang tirai tu. Wartawan-wartawan tak ada portal ni, tuan-tuan. Dia nanti dia buat laporan kat laki dia. Balik rumah masak. Abang, dia buka telekong. Abang tahu siapa ada balik lokal depan? Abang tahu. Siapa dia? Musuh abang ada. Bang tu lah duduk balik. Laki dia setiausaha masjid. Ni pun nak cabang juga pemilihan akan datang ni. Tapi ni duduk balik awal. Laki dia kata tak ada. Orang yang jadi setiausaha masjid ni jago Aku bukan dekat 20, 30 aku tunggu. Betul tunggu mayang harandak je tunggu. Ni pun masalah juga. Duk tengkak buat apa, tuan-tuan ni? Pilah ziarah kubur pagi raya. Cuma saya nak pesan satu benda. Tuan-tuan pi ziarah kali ni, tuan-tuan pilah dengan berbekalkan ilmu, bukan adat. Saya duk pi ziarah kubur pagi raya mengadang-kadang, tuan-tuan Allah. Tengok ada yang main-main ni, dia bukan dia baca apa. Dia kira duk cabut rumput jurus ayak. Jurus ayak. Baguslah jurus ayak, tapi semata-mata jurus tu je ke? Awak ingat kubur pak hang tu batal hobi ke duk kerja jurus ayak, apa hang tak buat? Kubur mak pak kita bukan batal hobi. Jurus ayak tak apa, tapi dekat tu je ke? Tak bolehkah nak baca Fatihah, Qul huwallah, dah Yasin panjang sangat? Tak bolehkah doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha? Tak arti tak Melayu, cakap Melayu. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu aku, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah aku. Tak boleh ke? Dia tu kan nak juri. Terus dia betul-betul buat kubur buat dia macam betul ubi tak? Saya ulang dah, tak salah nak jurus kubur jurus lah. Niat kita jurus tu nak bagi apa tumbuh-tumbuhan tu segar, lepas berdoa, lepas berzikir, ringankan azab ahli kubur. Tapi hang bukan dekat nak bagi apa nama rumput dia duk berzikir kat pak hang, doa kat pak hang. Hang tak? Yang kedua, jangan ada duk meratap. Tapi Melayu kita payah meratap Melayu kita. Dia tak serupa orang Arab, tentang Melayu kita tak. Dia apa pun sederhana yang Melayu kita. Tentu saya seronok. Sedih ya, dan sedih siapa pergi kubur tu gelak. Orang gila pun sedih pergi kubur. Dia tanya Allah, Ustaz, ni kami yang haid boleh pergi kubur? Boleh pergi, maklum. Oh, dia tak ada ke hantu ada hisap darah? Dia muhung lah. Dia main mana tu ada hantu nanti dia akan hisap darah lah. Hak ni benda-benda karut mengarut dalam dunia Melayu ni kena buang.
Antaranya apa lagi? Mengarut-mengarut tu. Dia lama nikah, dia tua tak nikah. Duk salah puak dia. Itulah bah, duk tanam uri belakang rumah. Apa kena mengena uri dengan nikah? Hak duk buah pensel 2B dalam uri. Tak cukup tu buah kalkulator. InsyaAllah buah kalkulator ni, budak ni besar nanti dia pandai mengira. Mustajab Pak Long, mai tua duk kerang-kerang nombor ekor ni pandai mengira tu. Betul lah pandai mengira. Bukan mengira apa, mengira nombor ekor. Ni benda-benda karut-mengarut. Pi lah kak oi, Mak Long oi. Nak pi ziarah kubur bagi raya, pi. Tak ada masalah. Cuma jangan duk meratak teruk-teruk yang tu yang tak mau. Jangan duk meratak teruk-teruk. Faham ke tak ni? Jangan duk meratak teruk-teruk. Tapi orang Melayu saya kata dah tadi, tak ada nak meratak apa. Dia sikit-sikit lagu tu ya. Sikit-sikit. Tu sikit-sikit. Teriak-teriak. Ada lagu tu lah, teriak lah sedih. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Lah yang mata Allah, hati dia lepas tu. Hati dia lepas dia. Allah. Rumah siapa buat rendang ni habis dekat tu lah. Pak dia jalan. Habis dekat tu lah. Pak dia lupa dah dia nak berkedah raya lah pula. Betul ke tak? Betul ke tak? Tapi kalau kubur pak kita dekat dengan masjid kampung kita, tiap-tiap minggu pergi dah ziarah dah tuan-tuan. Ni duk pergi parking dengan motor tepi kubur pak kita. Doa pak barang tak. Dia sampai masjid parking penuh. Dia tengok-tengok pegang kubur buka, dia pergi parking tepi kubur pak dia. Sambil turun dari tabah tengok tak apa nak membayar tak. Dia boleh kurang ajar lagu tu tuan. Dia boleh kurang ajar lagu tu. Kurang ajar betul anak ni. Boleh terpak dia tengok betul dia. Kot dia nak berdoa apa kat kubur pak dia haram dah. Maknanya jangan lupa pada mereka. Ni yang kedua. Yang ketiga, orang yang Allah Ta'ala takkan pandang wajah mereka di malam Lailatul Qadar ni, siapa dia? Yang ketiga, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Tuan-tuan, Kelain. Tahu Kelain? Tahu Kelain? Apa dia ayam Kelain? Lembu makan pokok ukit dia. Tu lah. Tambah duduk dalam taman ni macam-macam benda boleh berkelain. Orang Melayu ni hang bagi ada poin dia nak berkelain. Di antara benda kegemaran orang Melayu ni berkelain. Allah, dia berkelain sungguh lah tuan-tuan. Oi tuan-tuan, baik tak kira bulan. Parking kereta dalam taman boleh berkelain, betul tak? Tuan-tuan dengan mohong, saya habis duduk taman. Silap parking, dia tekan horn tu lagi tak keluar rumah. Boing! Tak cukup horn, dia suar pula kepala cakap, woi! Sama naik horn dengan dia. Kawan tu pun keluar, oh sorry Pak Ang, ni rumah aku, bukan rumah Pak Ang. Pak Ang tak duk share membayar rumah ni dengan aku. Gitu Cuba tuan-tuan senyum. Okey. Lain kali jangan parking lagi nak bodoh nak. Jangan ambil perhatian. Tak boleh. Kelain. Kucing. Kelain. Ni saya nak abang kepada pengembala kucing ni. Nasihat saya selaku bakal Menteri Kesihatan yang akan datang. Dah semua tuan-tuan, ni nama saya dah naik dah ni. Antara calon Menteri Kesihatan lepas PRU ni. Awak tuan-tuan pandang saya apa? Tuan-tuan, Mak Syabu pun boleh jadi Menteri Pertahanan, tuan-tuan. Tuan-tuan fikir. Tuan-tuan pernah terfikir ke Mak Syabu boleh jadi Menteri Pertahanan? Kita duduk pergi dengar ceramah dia ngangah. Saya seminggu tak percaya dia Menteri Pertahanan. Kalau dia Menteri Pembangunan Luar Bandar, saya boleh terima lagi. Menteri Pertahanan, saya apa masalah? Cakap orang putih saya boleh dah.
Boleh dah ni tuan-tuan duk tunggu lagi tak nak keluar orang putih ni, tapi duk cari tak tahu tak nak tak mana lagi. Actually tunggu tak, duk cari tak jumpa lagi ni. Kat sejam dah duk ceramah ni tak tahu nak tak mana lagi actually ni. Tapi saya nak buat keluar kat sekali ni. Dia masuk dah kelas orang putih, kelas orang Cina, dia masuk dah. Dia boleh dah cakap Cina, cibai lancau. Dua tu saya boleh hantar. Makna jangan tanya. Makna jangan tanya. Tapi dalam banyak-banyak saya dengar sedap tu cibai lancau. Ada dua tu. Makna jangan tanya. Ni maklum kepada pengembala kucing. Ni saya nak nasihat nak. Betul lah kita ni bela kucing ikut sunnah Rasulullah, betul. Tanya dia awak bela kucing maklum Allah tak. Maklum duk dengar ustaz-ustaz duk cerita Nabi suka kucing, maklum membela tak apalah maklum. Jangan bela takat Nabi bela. Kena belajar pula Nabi bela kucing tu lagu mana. Adakah kucing Nabi duk pergi berak kat rumah orang? Setuju? Setuju? Adakah kucing Nabi duk pergi ragah kereta orang bercelak? Setuju? Hang bela kucing, pasal apa kawan tu yang nak kena duk buang tai kucing hari-hari? Hang bela kucing, pasal apa kawan tu duk kena cuci muntah kucing setiap hari? Jangan kita duk bela binatang, orang lain duk sakit hati. Tu yang boleh menyebabkan lain tau. Bela kucing, bela betul-betul dalam rumah kita. Kalau tak mampu bela, jangan bela. Betul tak? Serupalah duk nikah dua ni. Oh, tanya dia awak nikah dua, oh ikut sunnah Nabi tak, bela bini ikut baby. Itu masalah kan? Ni mula ni dia mula main ke sebelah ni, dia mula nak kata ni. Saya tak boleh lepas-lepas kena Omicron itu ni. Saya kena Covid dah sekali kan. Alhamdulillah. Maklum dah kena ke Covid belum? Kena dah. Tuan-tuan kena dah. Ada yang tak kena kan? Ada. Bukan tak kena lagi. Dia kok mana dia kena. Doa dah bagi kena sekali. Pegang-pegang rasa nikmat Allah ni. Nanti kalau orang tanya macam mana Covid, tuan-tuan boleh cerita. Saya kena dah bulan 12 itu, tapi dia main pun tak kurang ajak, dia main sikit-sikit je. Sebab dia pun tahu kita Menteri Kesihatan bakal kan. Dia pun tak berani main kurang ajak. Sebab tu saya lah apa-apa saya tak bakal dah baklong. Ni lepas kata yang apa 1 Mei tak payah imbas. Mai sejahtera. Baru nak buat 1 Mei, saya setahun dah tak ada imbas. Tuan-tuan baru tak imbas. Face mask luar tak payah pakai. Saya apa lepas kena Covid dia tak pakai. Tak pakai. Tuan-tuan cek tak ada. Tak ada sirim ke tak ada. Saya tengok itu ni saya nak pakai. Cek tak ada sirim, dia tulis syirik. Lepas tu saya tak pakai. Dulu tuan-tuan tak boleh lawan saya. Orang suruh pakai 2, saya buh 3. Bini saya kata, abang gila ambil 3. Saya kata ni baru ganjil. Buh 3. Tak cukup tu Power Ranger punya cermin tu saya buh sama. Kena belum. Tak salam dengan orang. Kena. Lah kali tak jaga, tak kena. Betul orang tua kata hak duk jaga lebih tu yang nak kena. Betul tak? Bubuh kemang kecut tu nak kena tunggu tak? Saya dulu tak ada salam dulu ni. Saya pergi mengajar Pak Long tu dia buh depan muka salam. Saya tak lagu tu. Hai. Sembang takut ke Allah yang dia takut ke makhluk. Salam. Balik kena tu. Habuan boleh pangku itu balik kena tu. Itu yang saya cerita dalam video saya Lam Ha Minkum. Tengok. Dia main bagi betul macam-macam. Lam Ha Minkum doa nak bagi cegah Covid. Itu dibaling. Dia ajak saya, dia kata ustaz tak mau kena Covid baca doa ni. Lam Ha Minkum. Buih 4 penyuruh. InsyaAllah dia kata tak kena Covid. Dia ajak saya malam ni, lusa dia pun telefon. Hak Lam Ha Minkum tu kuarantin dah ustaz. Hari pertama dia dah. Hak Lam Ha Minkum tu kuarantin hari pertama. Jangan putuskan hubungan silaturahmi. Boleh? Yang keempat, tuan-tuan, siapa dia orang yang kaya? Saya nak tanya tuan-tuan sebelum saya nak masuk nombor 4. Kalau ditanya kepada kita siapa dia orang kaya, tuan-tuan akan jawab orang kaya rumah besar. Tuan-tuan, belum tentu orang kaya
orang rumah besar tu kaya? Belum tentu. Siapa dia orang kaya? Tuan-tuan kata orang yang pakai kereta besar? Belum tentu. Nabi kata dah, laisal ghina an kathratil arad walakin ghina nafs. Orang yang kaya ni tuan-tuan, bukan orang yang harta benda banyak, bukan orang yang rumah besar, bukan orang yang kereta mewah. No, itu bukan orang kaya. Orang yang kaya ni, orang yang kaya jiwa dia. Siapa dia orang kaya? Orang yang tidak memutuskan talian silaturahmi. Hidup dia kerja menghubungkan hubungan silaturahim. Ni orang kaya. Bicara tentang kaya, kita tanya dia, berapa ramai dah orang Islam yang dia telah melakukan hubungan silaturahmi, menjalinkan hubungan silaturahmi. Orang kaya ni tuan-tuan, pandangan Islam, berapa banyak dah surau dan masjid yang telah kamu imarahkan, tu orang kaya. Berapa banyak dah orang yang telah kamu Islamkan, berapa ramai dah umat Rasulullah yang telah kamu serukan dengan seruan dakwah, ini orang kaya. Tuan-tuan, berapa ramai dah orang bukan Islam yang telah kita berjayakan meletakkan kalimah syahadah di atas bibir mereka? Berapa ramai? Berapa ramai di kalangan umat Nabi yang kita berjaya meletakkan kecintaan kepada baginda di dalam hati mereka? Berapa ramai banyak di kalangan hamba Allah yang telah kita meletakkan kecintaan kepada Allah di dalam hati mereka? Berapa ramai? Ini orang kaya tuan-tuan. Bilangan tentang amalan, bukan bilangan tentang harta benda. Amal saleh kita banyak mana? Dosa kita yang telah diampunkan, yang telah kita memohon keampunan banyak mana? Ini orang kaya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang kaya tersebut. Amin. Ya Rabbal. Yang keempat, jadi penutup sejam lebih Jangan dia buat muka tak puas hati dulu. Nombor 4, malu tak? Nombor 4. Orang yang Allah Ta'ala takkan pandang pada malam Lailatul Qadar, siapa mereka? Yang keempat, mereka yang tidak bertegur siapa lebih daripada 3 hari. Mereka yang tidak bertegur siapa lebih daripada 3 hari. Ini 4 golongan yang Allah Ta'ala takkan pandang. Boleh tuan-tuan? Keluar daripada surau malam ni, nak cari Lailatul Qadar malam ni, 4 perangai tu lempak jauh-jauh bang. 4 perangai tu buang jauh-jauh bang. Boleh? Dan sebagai penutup, saya nak sentuh tentang lebaran. Had nombor 2. 3 minit saya berhenti. Tuan-tuan jangan buat muka tak berhenti. Kita nak sambut hari raya ni tuan-tuan. Saya minta maklum-maklum, sambutlah lebaran dengan ibadat, bukan lagi dengan adat. Ada 10 amalan ulama kata malam raya kena buat. Saya nak abang 3 ya. Tak mau abang 10, kut tak ada nak buat. Malam raya nak buat apa ustaz? Yang pertama saya minta, yang pertama, malam raya tolonglah datang ke masjid dan surau, solat berjemaah dan laungkanlah takbir raya, memuji Allah. Ni sunnah yang kena buat tuan-tuan malam raya ni. Mailah semayang, cukuplah. Nak bakar lemang balik tu lah, bukan lama makna pun, bakarlah sampai pagi esok pun. Yang kedua, banyakkan berdoa pada malam raya tu maklum. Sebab apa dia? Malam raya ni di antara malam yang mustajabnya doa. Rugi kalau tak doa tuan-tuan. Yang ketiga, buatlah solat sunat tasbih. Ulama minta kita perbanyakkanlah solat sunat tasbih malam tu. Ni saya abang tahun ni buat 3 benda ni dulu. Pagi raya nak buat apa ustaz? Yang pertama mangkitlah mayang subuh. Tuan-tuan menggelak. Mazhab mana pun tak tahu dia belakang. Subuh haram tak nak mayang. Mayang raya tak nak tinggal. Mangkitlah mayang subuh. Tak nak bang. Boleh? Subuh. Dia balik-balik rumah, dia tanya mak, esok mayang raya pukul apa? Mak dia kata Tok Imam kata pukul 9. Elok. Mak gerak bila lepas suku lah. Oi. Mayang subuh. Lepas mayang subuh, niat sunat
mandi sunat Aidilfitri. Duk mandi dah selama ni. Ni saya duk abang ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu benda tu sunat-sunat, tapi pagi raya tuan-tuan lupa. Mandi niat, nak niat jana ustaz. Saja aku mandi sunat Aidilfitri kerana Allah Ta'ala. Payah sangat ambil tu. Kadang-kadang Allah tahulah hang kerja pejabat audit pun. Niat buat nak audit dah. Letak tu. Sahaja aku mandi sunat Aidilfitri 16 cebok ikut imam kerana Allah Ta'ala. Kok mana ni maklum ikut imam, dan maklum mandi dengan Pak Long, dia duduk depan, maklum duduk belakang. Kacau. Tak ada maklum 16 cebok ikut imam, tak ada. Yang buat merapu bid'ah sangat. Kok mati bagi raya tu tak ada tobat. Ni niat mandi sunat. Pakai pakaian baru. Ni Pak Long, sunat juga pagi tu Pak Long dituntut trim misai janggut ni, bulu-bulu hidung tu. Ni pun tak tahu mana misai mana bulu hidung sama panjang. Misai sampai tutup bibir. Makan kuih raya nampak misai tu berak. Tapi bini kata abang tak ada bibir dah. Ada ni tengok lah. Kan ada balok lak lagu tu, simpan lah, terim ke elok ambil bulu hidung panjang dengan bulu ketiak ni. Pakai baju baru. Nak keluar daripada rumah pergi sembahyang raya, saya nak pesan, jamah makanan bagi beza hari raya dengan bulan puasa tu. Yang ni tuan-tuan, ramai orang tak buat. Sedangkan sunat jamah. Nak makan apa ustaz? Kuih raya duduk dalam balang tu, makan. Tak ustaz, tak boleh bini buat larangan dah. Tak dibenarkan buka selagi mana tetamu tak mai. Hak ni maklum-maklum dia buat zalim kat kami orang lelaki ni. Tepung kami beli. Balang kuih tu kami beli. Kuih pun kami tolong susun. Kuih pun kami tolong bakar. Ada tu, hak tak mai mayang ni, terawih. Dia bakar tak nenah tu. Bini dia siap pesan, hak elok boh dalam balang. Hak angit boh dalam mulut abang. Hitam gigi ni tuan-tuan. Duk ke darah tak nenah angin tu. Nayau kami malu. Buka makan. Pi masjid. Pi surau maya raya. Kan sunnah pi jalan lain balik jalan lain. Kalau masjid hang tu ada 2 jalan. Kalau ada 1 jalan, ambil jalan tu sudahlah. Ni keluar tu daripada serai pi Kulim High-Tech apa kono tu. Tu bodoh. Sini ada maya raya. Tak ada lah. Tutup. Pi balik. Pi jalan lain balik jalan lain. Lepas tu tuan-tuan, bermaaf-maafanlah pada hari raya ni. Anak yatim jangan lupa. Anak yatim jangan lupa. Tuan-tuan. Boleh tak saya nak cerita satu kisah sebelum saya nak tutup? Boleh tuan-tuan? 5 minit saya nak cerita. Cerita pasal Nabi SAW dengan anak yatim. Kita hayati kisah ni tuan-tuan. Satu hari pada hari raya tuan-tuan, hari lebaran, Nabi SAW diceritakan oleh Anas bin Malik. Nabi keluar daripada rumah dia. Nabi nak pergi ke masjid sembahyang raya. Nabi lalu dalam satu kawasan budak-budak ni. Nabi tengok ada budak-budak tu bermain. Nabi dengan budak-budak ni Nabi cukup sayang. Nabi cukup sayang dengan budak-budak ni. Nabi nak pergi masjid nak sembahyang raya, Nabi stop, Nabi pergi main dengan budak-budak tu. Nabi SAW satu insan, satu manusia yang cukup sayang dengan budak-budak. Tengah-tengah Nabi duduk bermain, Nabi tengok ada satu budak di ujung tu. Pakaiannya comot, duduk sorang-sorang dalam keadaan menangis. Teriak. Nabi pergi kat budak tu. Nabi pergi, Nabi tanya, cik, terjemah bahasa kita, adik, kenapa kamu menangis? Kawan-kawan kamu sedang bersukaria, awak tak pergi main dengan mereka. Yang duk teriak seorang-seorang ni pasal apa? Nabi tanya. Budak tu angkat muka dia, maklum, basah pipi dia. Basah. Wahai pakcik, kata budak tu, bagaimana saya nak bergembira macam mereka di sana, sedangkan hari ini saya menyambut lebaran Aidilfitri ni tanpa siapa-siapa. Saya tak ada siapa-siapa.
Nabi tanya dia, di mana ibumu, di mana ayahmu? Ibu saya meninggal ketika melahirkan adik saya. Saya duduk dengan ayah saya. Mana ayah kamu? Ayah saya meninggal di dalam peperangan bersama dengan Nabi SAW, dengan Rasulullah. Dia tak tahu tu Rasulullah, budak-budak. Dia kata, nak seronok macam mana raya ni, aku tak ada siapa. Nak raya dengan siapa, aku tak ada siapa. Mak aku tak ada, ayah aku tak ada, aku tak ada adik-beradik. Anak yatim. Nabi yang berdiri, Anas kata terduduk Nabi. Nabi pegang tangan budak tu, Nabi tarik, Nabi peluk budak ni erat-erat. Nabi teriak. Nabi kata, wahai anak, jangan bersedih. Mahukah kamu ayah kamu yang baru ialah Rasulullah? Nabi tanya, mau dah ayah hang yang baru ni Rasulullah? Budak tu dia letak dagu dia dekat bau Nabi, dia tayak basah bau Nabi, tuan-tuan. Dia peluk Nabi, dia kata, pakcik, saya nak, pakcik, saya nak, saya dah tak ada ayah. Nabi kata, kamu maukah ibumu yang baru adalah Aisyah? Nak, pakcik, saya nak. Kamu nak tak saudara kamu yang baru Hasan dan Husain? Nak, pakcik, saya nak. Nabi pegang budak tu, Nabi tolak. Nabi kata, usah, cukup, usah bersedih lagi. Nabi lap air mata dia, Nabi cium dahi dia, Nabi peluk dia. Nabi kata, sekarang akulah ayah kamu yang baru. Nabi suruh budak tu balik, tukar baju, pakai pakaian baru, keluar dia dalam keadaan bergembira menyambut hari raya. Ini sunnah Rasulullah, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan budak-budak yang kecil yang tak tahu apa, tak ada ayah, ibu, tuan-tuan nak sambut raya. Kita yang besar ni balik rumah, tengok rumah mak kita dengan ayah kita tak ada pun kita sedih. Sebab tu, tuan-tuan, bagilah perhatian, kasihanilah anak yatim di pagi raya. Ini sunnah baginda SAW. Saya katakan tadi, sambut lebaran kali ini dengan ilmu dan ibadah, bukan lagi sambut dengan adat. Boleh, tuan-tuan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, Allah Ta'ala memberkati kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita pada Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup dekat tu dululah. Melawak-melawak pun dekat sejam setengah dah kita duduk ni, tuan-tuan. Dekat sejam setengah. Tadi 10 minit menunggu 10, lah 11.20 dah. Dekat sejam setengah dah. Hebat, tuan-tuan, tak gerak mana. Ini hebat. Orang Taman Legenda ni, saya boleh tabik spring lah. Hebat. Maklum pun tak mangkit mana tu. Duduk gelak. Orang kata apa? Menggelak tu. Tak rasa nak kencing kan maklum? Ha maklum? Kan maklum gelak-gelak ke balas orang tu ke apa? Ni kapek baru ni tak tahu esok dah kena ada vacuum satu kerja pula. Siap kita. Hebat, tuan-tuan, orang Taman Legenda ni. InsyaAllah, saya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala memberkati saya dan tuan-tuan di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Amin. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala menemukan saya dan tuan-tuan dengan malam Lailatul Qadar pada tahun ini. Amin. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala memilih saya dan tuan-tuan menjadi di kalangan hamba-hamba yang dikasihinya. Amin. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kesempurnaan kesihatan kepada saya dan tuan-tuan untuk beribadah lagi dalam Ramadan ini. Amin. Saya doa kepada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan saya dan tuan-tuan dipanjangkan usia bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan saya dan tuan-tuan ini golongan yang diterima amal ibadahnya dalam bulan Ramadan dan diampunkan segala dosa-dosa pada Ramadan tahun ini. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Amin ya Rabbal. Selamat menjalani sakit-bakit Ramadan yang ada, dan saya ucapkan selamat menyambut lebaran Aidil Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin wal maqbulin, kullu am wa antum bi khair. Saya ucapkan kepada tuan-tuan, mudah-mudahan lebaran tahun ini menjadi lebaran yang terbaik untuk kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tak tangguh,
Ada 2-3 benda secara umum. Sekali tuan-tuan nak keluar sekali, tengoklah dekat pintu keluar belah lelaki, pintu keluar belah perempuan tu, ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Saya nak minta tolong kat tuan-tuan sikit malam ni, sebagai bantuan akhir untuk kita menyelesaikan hutang piutang barangan untuk asnaf yang kita bagi hampir 800 keluarga pada bulan ni. Yayasan Ar-Riyadah bagi hampir 800 keluarga. Kos keseluruhan dekat 40,000 lebih. Saya awak keluar sikit, ayah saya awak keluar sikit, dan kita buka peluang lah kepada tuan-tuan. Malam ni malam-malam akhir. Kalau malam ni jadi Lailatul Qadar dengan izin Allah tuan-tuan, tuan-tuan menderma malam ni, pahalanya macam tuan-tuan menderma setiap hari selama 1000 bulan. Bakat-bakat buatlah syaki-baki Ramadan yang ada ni tuan-tuan. Syaki-baki Ramadan yang ada ni bakat-bakat buatlah. Tak ada cerita lah tentang apa nama kelebihan bersedekah. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang sakit Allah Ta'ala sembuhkan mereka dengan sebab bersedekah. Tahu tak? Orang yang ada hajat Allah tunaikan hajat dengan sebab mereka bersedekah. Tahu tak? Ibu ayah kita yang duduk dalam kubur, maklum bagilah untuk mereka semua. Dah dalam tabung ni. Yang kedua, dekat kereta saya sana ada resi wakaf pembangunan surau. Saya duk cari dana lah ni tuan-tuan, 200,000 kita nak selesaikan pembangunan surau kita di Al-Ustaz. Tuan-tuan pun tahu surau ni pun cari dana, yang ni pun lebih kurang lah. Surau tuan-tuan dah siap, mari kita buat pula surau ni. Maklum tahu kan surau ni tempat apa? Tahu orang nak semayang. Bukan dia pun nak berzumba, nak menari pocor-pocor apa. Tempat nak semayang. Tempat nak mendengar kuliah. Kita nak buat sebiji, duit tak ada tuan-tuan ni. Saya bagi sikit, tuan-tuan bagi sikit, seorang sikit, sekaki RM50. Tuan-tuan nak ambil sekaki pun tak apa. Cuma nak pesan duduk di dunia 2 kaki, bukan nak pergi akhirat sekaki kot. Duk cekuih nak masuk dalam syurga, orang tolak abah, gaya duk tuih nak mangkit, malaikat tutup pintu, ha mampu. Ambil 2 kaki berjalan pergi elok. Kita 2 kaki, bini kita 2 kaki, mak ayah kita 2 kaki. Tuan-tuan nak wakaf bulan Ramadan ni tak ada dah tuan-tuan ni. Bulan depan tak apa Ustaz, insya-Allah nanti Ustaz mai kita bagi lagi. Boleh bagi bulan depan, tapi fadilat Ramadan tak ada dah bulan depan. Wakaf untuk rumah Allah dalam bulan Ramadan 10 terakhir Ramadan. Tak ada dah bulan depan, tak ada dah minggu depan. Dan kau nak tunggu gaji Ustaz, tak ada masalah. Cuma saya nak abang fadilat Ramadan tak ada dah lah 10 terakhir Ramadan. Boleh buat di luar sana. Dan juga ada produk Top Koko yang saya bawa bersamalah. Minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali, dan sabuk dia diterapi oleh ulama. Sekilo RM22, setengah kilo RM12. Satu bungkus ada 20 secet, RM22 tuan-tuan. Orang tanya khasiat dia apa dia Ustaz? Siapa minum hilang dahaga. Tu khasiat utama lah. Ni Pak Long, yang nak jaga ni, kita ni yang dah berumur ni, nak jaga nyanyuk, nak anti nyanyuk, amalkan. Ada satu pakcik tu dia aksiden, kepala dia terempas dekat tar ni tuan-tuan, hilang ingatan 3 bulan, orang titik haji dari. Anak dia amal dengan izin Allah, kembali balik selama 3 bulan tu, dia duk amal hari-hari, kembali balik ingatan ayah dia. Anak-anak kita maklum, yang mengaji lambat boleh, suka melawan cakap mak Allah, kita cakap sepatah dia balik 23, sama dengan rakaat tarawih dengan witir. Amalkan, ketegak, amalkan. Suka lena dalam kelas, amalkan. Lepas baru nak belajar puasa, amalkan, insya-Allah. Tuan-tuan nak boleh dapatkan di luar sana. Ustaz, duit tak bawa, Ustaz tak abang awal. Kalau abang awal bolehlah bawa duit nak beli tok koko. Betul juga. Salah saya betul. Saya pasal mai tengok tuan-tuan, saya seronok, saya nak abang malam ni, jangan ada cerita korang. Tuan-tuan punya pasal boleh berhutang. Syarat bayar. Mau tak ada selit nak bayar, jangan ada pergi berhutang. Boleh? Boleh berhutang insya-Allah. Bukan berhutang saya, berhutang saat duit kawan-kawan, pergi beli dekat depa tu, esok jumpa kawan tu bayar balik. Jangan ada berhutang saya. Tuan-tuan berhutang saya mampu ha, tuan-tuan congek dia tak nak cari pula. Tak. Lebay tambah putih hati tak tahu lagi tuan-tuan. Jenis pak lebay ke pihak longgak ni saya tak apa nak percaya ni. Jangan berhutang kawan. Jangan berhutang saya, berhutang duit kawan-kawan. Insya-Allah. Wallahu a'lam, cukuplah dekat tu dulu tuan-tuan ni. Seronok dengan tuan-tuan ni, seronok ni, budak-budak ni pun duduk dengar.
Faham tak tahulah, tapi duduk sengak tak panggil. Hak cucuh mercung pun stop dah, bagus dah. Makna orang sini tak ubah Quran aja kan. Allah tempat lain dia cucuh lagi kita derah, lagi dia derah. Haram sungguh dia ingat nanti kadang-kadang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatilah tempat tuan-tuan ni, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan surau tuan-tuan ni walaupun kita buat ni peruntukan kan duit sendiri. Campurlah peruntukan ada juga. Banyak yang peruntukan kan, banyak yang sumbangan orang ramai. Banyak peruntukan. Walaupun surau tuan-tuan ni taklah besar lagu orang lain. Tuan-tuan tapi tuan-tuan ni dia bukan nanti besar, dia nanti keberkatan dan pengimarahan. Tuan-tuan duduk tengok tenang. Ada tempat ni kadang-kadang cantik, kita masuk dia semua lagu mana tuan-tuan. Ada tempat dia biasa ya tuan-tuan, tapi alhamdulillah tenang. Nah tenang. Pintu pun kemas. Jarang jumpa pintu surau lagu tu tuan-tuan, semua sliding. Semua sliding, jarang jumpa pintu surau lagu pintu dewan ni, jarang. Kemas tu tuan-tuan tengok, mana ada surau dia duduk tulis keluar lagu tu, tak ada. Selalunya orang tahu dah pintu tu tempat masuk ke tempat keluar kan, ni tak. Dia jaga perhatian, dia tulis keluar. Tak masuk dia tak tulis masuk, tak ada. Keluar dia tulis keluar. Baguslah tuan-tuan, PA system pun sedap. Sedap ni kadang-kadang saya duduk pergi ceramah lah Allah. Kena tok dekat dengan mulut baru nak keluar. Hatu gagah lagi ada saya pergi tempat kulum kepala mic baru nak keluar suara. Ni duduk sejengkal pun dengar kemas lah. Mudah-mudahan surau ni berkat insya-Allah tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah makshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.